Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada semua subscribers dan viewers yang telah sudi hadir ke channel saya. Hari ini saya nak buktikan bahawa Fawaz Mat-Jan, yang pertama dia bawa ajaran sesat, yang kedua dia memfitnah. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang Bismillah 786. Selain daripada Fawaz Mat-Jan membawa fahaman Bismillah 786, yakni fahaman yang telah difatwakan sesat, terdapat dua orang lagi tokoh ulama yang membawa ajaran sesat yang sama. Sebelum kita tengok video Fawaz Mat-Jan, kita tengok dulu video Abel Jad yang mengijazahkan Bismillah 786. Mohon ijazah Ustaz beramal Bismillah 786. Anak ijazah ke amalan baca Bismillah 786 kali. 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Okey, kita dah dengar dah video Abel Jad mengijazahkan Bismillah 786. Selain daripada Abel Jad, terdapat seorang lagi tokoh ulama yang tersohor di dalam Kedah. Tapi aku heran, tokoh ulama tersohor dalam Kedah bawa ajaran sesat. Kita tengok video Pak Leh. Siapa-siapa baca bismillah sama banyak dengan huruf dia, bagi anak-anak kamu minum, zada balada, hilang bodoh, cerdik pintar aku dah buat pengganti. Dia minta pengganti kat orang, kita buat sendiri. Banyak baca apa? Baca bismillah. Baca banyak mana? Sama banyak dengan huruf bismillah. 786 lebih tak jadi, kurang tak jadi. Betul-betul tepat. Pegang tasbih. Okey, kita dah dengar dah video daripada Pak Leh. Dia punya cerita pun sama naiklah merepek dengan geng 786 gila ni. Kan? Okey, hari ni saya akan tunjukkan video Fawaz Mat-Jan membawa ajaran sesat dan memfitnah orang sebagai Wahabi. Ini adalah kaedah yang biasa digunakan oleh golongan Capaliun apabila mereka tak mampu menjawab satu-satu perkara secara ilmiah. Mereka akan memfitnah orang lain sebagai Wahabi. Perkara yang sama juga dibuat oleh Fawaz Mat-Jan. Jom kita dengar video Fawaz Mat-Jan yang membawa ajaran sesat dan juga memfitnah. Bismillahirrahmanirrahim tu boleh Ustaz? Bismillah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu benda yang sama. Saya tengok bawah ni ada Wahabi punya cerita lah. Ni Wahabi punya cerita lah. Saya mengajak isu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Saya mengajak di Masjid Syarifah Fatimah berkaitan dengan satu amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Amalan siapa-siapa yang ada hajat lah, ada benda yang kita nak, apa yang kita perlu buat, baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang, bagi betul-betul 786 tu. Habis kita baca 786 kali tu, niat apa benda hak kita nak. Niat apa benda kita nak. Ustaz, saya nak nikah ni. Niat. Contoh. Ataupun niatlah apa benda hak kita niat. Habis kita niat, genggam tangan macam tu, sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Kita kongsikan benda tu. Rupanya pokok Wahabi tibai, dia kata mana ada kepercayaan 786. 78 ni kepercayaan karut, kepercayaan ni mai daripada Iran lah apalah. Nah, kita bukan bicara bab kepercayaan 786 tu. Kita bukan percaya nombor 786 tu. Tapi kita sebut 786 ni dia datang daripada huruf Bismillahirrahmanirrahim tu. Siapa yang mengaji ilmu bahasa, dia akan mengaji ilmu setiap huruf dalam Arab ni, alif, ba, ta, sa sampai ya tu, setiap huruf tu ada angka dia tersendiri. Okey, mungkin ramai yang akan kata bahawa video tu video lama 6-7 tahun yang lepas. Betul, memang betul. Tetapi kita tengok statement yang terbaru. Statement yang terbaru adalah Fawaz Mat-Jan masih mengekalkan, masih mempertahankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Apa dia kata? Petaling Jaya, penceramah bebas, Ustaz Fawaz Mat-Jan menjelaskan walaupun tiada dalam hadis atau Al-Quran tentang amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali tidak bermakna ia tidak boleh diamalkan. Katanya ia boleh diamalkan asal tidak berunsur syirik. Bertarikh 29 Mac 2023. Fawaz Mat-Jan, hang Ustaz
Takkan hang tak biasa baca surah Al-Hujurat ayat 1? Kita tengok sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai, yakni melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fawaz Makjan, satu orang ustaz, satu orang ahli parlimen di Penanti. Fawaz Makjan, hang ni harap pakai serban je, pakai gelaran ustaz, tetapi penunggang agama yang mempertahankan ajaran sesat. Bahkan dalam masa yang sama, hang gunakan kaedah modus operandi Syiah apabila hang tak mampu menjawab ataupun mempertahankan fahaman Bismillah 786. Syiah punya perangai, bila dia tak boleh jawab, dia akan tuduh orang Islam sebagai Wahabi. Hang nak guna modus operandi Syiah ke? Aku tanya hang, Fawaz Makjan. Fitnah orang ni Wahabi, orang ni Wahabi. Hang tu elok sangat ke, Fawaz Makjan? Hang tu mempertahankan ajaran sesat, dan dalam masa yang sama hang pun kaki fitnah. Kata parti Islam se-Malaysia, macam ni kau ulama PAS tapi memfitnah orang lain tanpa bukti-bukti. Hang ni memang kaki fitnah ke, Fawaz Makjan? Ni aku tanya hang serius. Hang kata apa? Wahabi kata amalan hang sesat. Okey, kita tengok betul atau tidak perkataan hang tu. Adakah ia benar-benar seperti hang dakwa ataupun sekadar fitnah untuk melepaskan diri? Pertama sekali kita tengok fatwa dari negeri Johor. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Kategori akidah tahun 2007. Makna kata sebelum hang cakap pun dah lebih kurang 10 tahun dah keluar dah fatwa ni, tetapi hang Fawaz Makjan masih lagi nak membawa ajaran sesat dalam Malaysia. Tengok Fawaz Makjan dah diwartakan. Kita tengok lagi dia kata apa. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai 2007 telah membincangkan mengenai kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatwanya. Okey, kita tengok fatwa dia. Pertama, kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah serta dan syariat serta akhlak Islam. Itu aku katakan hang Fawaz Makjan, hang bawa modus operandi Syiah untuk mengwahabikan orang yang menentang kepercayaan sesat yang hang bawa. Okey, yang kedua, perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya serta tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Yang keempat, semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa sahaja benda tersebut atau barangan yang mengandungi angka 786 tersebut. Parti Islam se-Malaysia, ini yang aku marah. Hampa nak parti apa aku tak kisah, aku pun tak ada masalah. Bahkan di dalam parti PAS ada 3 orang yang aku hormati. Pertama Tuan Guru Ni Aziz, yang kedua Fazil Nur, yang ketiga Ustaz Marzuk. Aku tak anti dengan PAS, tetapi hang Fawaz Makjan, kerana perangai hang ni lah yang orang akan labelkan PAS sebagai apa? Parti ajaran sesat. Sebab apa? Sebab perangai macam hang lah Fawaz Makjan. Aku cakap fitnah hang kau, Fawaz Makjan. Aku cakap on the fact. Okey, selesai dah fatwa Johor. Kita tengok pula fatwa daripada Melaka. Kita tengok fatwa negeri Melaka kata apa. Hukum kepercayaan Bismillah 786. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud atau mentafsirkan mana-mana ayat Al-Quran dengan angka-angka tertentu dan meyakini bahawa angka-angka sedemikian membawa tuah dan nasib yang baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Apa ni Fawaz Makjan? Seterusnya,
perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya, serta tidak mendapat hidayah Allah Ta'ala. Ya? Fawah Majan, mempercayai bahawa angka-angka tertentu boleh membawa tuah dan nasib baik kepada seseorang adalah sesuatu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan syariat serta akhlak Islam, dan semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Kan? Nombor rujukan aku perbesar kat sini. Kok kata aku bohong. Inilah perangai golongan-golongan yang bawa ajaran sesat. Bila kita tegur mereka, bila kita katakan benda ni dah difatwakan sesat, mereka label apa? Wahabi. Inilah perangai orang bawa ajaran sesat. Orang yang bawa ajaran sesat, ilmu mereka sikit. Mereka lebih percaya kepada Tok Wali gila mereka tu. Mereka juga percaya kepada Tok Wali ghaib tu, Tok Wali setan mereka tu. Tengok fatwa tahun bila tu? Tahun 2002. 2007 orang dah kata sesat. Fawaz Majan gagah juga nak pertahankan juga sehingga 29 Mac 2023 Fawaz Majan masih mempertahankan ajaran sesat. Ini kau ulama PAS. Aku tanya oi. Aku bukan nak attack PAS, tetapi perangai Fawaz Majan kalau macam ni yang punya perangai, hang merosakkan parti PAS, bro. Okey, sekarang ni kita dengar penjelasan daripada Ustaz Nur Derus. Beliau bukan seorang Salafi, beliau bukan seorang Wahabi, beliau adalah seorang yang berakidah Asy'ariyah ataupun lebih dikenali sebagai Aswaja. Jom kita dengar video beliau bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang tu. Nah, itu tafsiran batiniah sebenarnya. Kenapa saya kata batiniah? Kami datang 786 itu. Bagi siapa yang pernah belajar ilmu sihir, dia akan tahu macam mana dia capai 786. Batiniah dengan sihir tak boleh dipisahkan. Dia berpunca daripada sistem abjad. Alif 1, Ba 2, Jim 3, Dal 4 sampailah huruf Ya. Semuanya ada nombor dia. Semuanya ada sistem pernomboran. Macam saya katakan tadi, golongan batiniah ni dia nak pecahkan sistem bahasa, sehingga setiap huruf tu mazhab-mazhab mereka memberikan makna-makna yang berbeza. Dan macam mana mereka berikan makna? Dia kata makna sebenar kepada huruf-huruf adalah nombor, dan setiap nombor itu pula ada maknanya. Setiap huruf ada nombor, setiap nombor ada makna. Dia main pusing-pusing dekat situ. Kita tanya dia, siapa yang beritahu kamu alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 jumlah dia? Alah ustaz, itu sistem pembahagian martabat saja, tak ada masalah. Kita Islam pun pakai. No. Sebab Ibn Arabi kata setiap huruf dalam abjad itu sebenarnya terdapat hakikat rahsia ketuhanan. Siapa yang faham abjad, siapa yang faham ilmu wafaq, dia akan boleh kembali kepada Tuhan. Jadi mereka membuat dakwaan akidah sebenarnya di situ, dakwaan tasawuf sebenarnya di situ, bahawa nombor dan jumlah dia itu sebenarnya adalah koding untuk faham wahdatul wujud dan bersatu balik dengan Tuhan. Dakwaan macam tu perlu datang daripada wahyu ataupun tidak sebenarnya? Sudah tentu ia perlu datang daripada wahyu. Jadi bila mereka tukarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada 786 ni, dia cantumkan 1 jumlah Bismillah, ba tu 2, sin tu ada jumlah dia, mim tu jumlah dia, tapi dia campurkan semua, jadilah 786. Yang menjadi masalah adalah ini, satu jumlah itu kadang-kadang banyak perkataan boleh dinisbahkan kepadanya. Pernah ada orang kira nama Muhammad itu jumlah abjad dia sama dengan iblis dari segi jumlah. So macam mana ni kita nak tanya, which one, mana satu ni? So, mungkin contoh saya salah, tapi ada saya pernah baca bila kira jumlah tu, perkataan yang baik dengan perkataan yang buruk sama nombor dia, sama jumlah dia. Jadi persoalan dia 786 ni betul ke ditujukan kepada Bismillahirrahmanirrahim atau sebenarnya menyembunyikan makna lain? Kenapa tak letak Bismillahirrahmanirrahim dia? Kenapa nak disembunyikan? Atas tujuan apa? Itu ni kita dah boleh sangsikan. Kenapa nak kena tukar ayat Quran kepada nombor? Kenapa nak dikodingkan? Orang yang buat koding, tujuan dia untuk apa sebenarnya? Tanyalah spy, tanya perisik. Mereka banyak main coding, Morse code. Sebab apa? Nak menyembunyikan hakikat message daripada orang awam. Betul tak? Itulah sebab orang buat coding.
Alhamdulillah, kita dah dengar bersama-sama penjelasan daripada Ustaz Nur Derus, seorang Asy'ariyah Aswaja. Kepada Fawaz Marjan, masihkah lagi hang nak memfitnah bahawa orang yang menolak 786 tu adalah Wahabi? Adakah kerajaan negeri Johor itu Wahabi? Adakah kerajaan Melaka itu Wahabi? Adakah Ustaz Nur Derus seorang Wahabi? Tolong bagi jawapan Fawaz Marjan. Jangan duk pemohong, jangan duk fitnah, jangan bawa ajaran sesat. Fawaz Marjan. Sekian, Assalamualaikum.